A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lawaina ta'allama wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dallata ala khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati lagi saya kasihi Fadil Syekh Ahmad Salim bin Salim hafizahullah taala wa ra'ah, Fadil Ustaz Akhil Zainuddin hafizahullah taala wa ra'ah, wa nafa'ana bihima wa bi asrarihima fi daraini amin ya rabbal alamin. Dan juga tuan-tuan perempuan yang sedang mengikuti online pada malam ini, moga-moga kita semua dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baca Hadrah Basaudan tadi, yang mana Hadrah Basaudan ini dibaca kerana jika ada seseorang yang sakit ataupun ada ujian yang menimpa, ada bala yang diturunkan ataupun ada hajat yang ingin dikabulkan, maka para ulama akan berkumpul untuk membaca Hadrah Basaudan. Dan sebenarnya Hadrah Basaudan ini diambil Imam Basaudan dikumpulkan daripada apa yang beliau baca daripada ulama sekian, sikit, maka dikumpulkan semua. Maka terhasillah Hadrah Basaudan. Disebabkan kumpulnya itu ambil daripada alim ulama yang begitu ramai, maka hadrah ini sangat-sangat mujarab, terutamanya untuk nak tolak bala, nak qada hajat dan sebagainya. Moga-moga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga yang ada hajat ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga yang belum dikurniakan anak, Allah Ta'ala kurniakan anak. Moga-moga yang bujang pada zaman tahun ini, Allah Ta'ala segerakan untuk bertemu dengan jodoh pasangannya, insyaAllah. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala segera mengangkat musibah yang berlaku pada umat Islam, khususnya pada hari ini, sama ada musibah zahir ataupun batin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab Ihya As-Sunan Mahjurah. Kitab ini yang dikarang oleh Habib Muhammad Alawi Idrus ataupun yang dikenali sebagai Habib Sa'ad. Kitab ini nipis, kecil, tetapi sirnya banyak, masya-Allah. Sehingga kan para ulama menyebutkan bahawasanya jangan kita sangka kitab yang kecil nipis ini biasa-biasa saja. Kadang-kadang kitab yang nipis ini ma yajidu fin nahar la yajidu fil bahar. Apa yang boleh kita jumpa di dalam sungai takkan kita jumpa di dalam laut. Dan ini kitab-kitab yang kecil penuh dengan manfaat. Baik, insya-Allah kita nak bincang dah sikit sunnah fasal yang kelima. Sunnah-sunnah berkaitan dengan solat. Jadi sebelum ni kita catat dah bahawasanya 4 sunnah yang ada kitab ni, muka surat 15 lah tuan-tuan. Muka surat 15. Sebenarnya fasal berkaitan sunnah berkaitan dengan solat ini, Habib Sa'ad Idrus ini beliau telah menakalkan ataupun telah memasukkan di dalam kitabnya 500 sunan fi salah. 500 sunat-sunat solat. Ini sebahagiannya diambil sedikit sahaja. 500 tersebut sebelum, semasa, selepas. Tu panggil apa? Ni tanda apa ni? Tanda pengarang ni faqih. Bagaimana beliau ini berinteraksi dengan nas. Tengok daripada perbuatan Nabi, hadis Nabi, maka keluarkan daripada sifat-sifat tersebut, perbuatan tersebut, apa sunat-sunat berkaitan dengan solat. Ini tanda faqih. Tu kita sebut tadi, kecil tapi berbisa kita panggil. Kita dah habis itu ni, dah baru 4 sunat. Sunat yang pertama, kita tengok tempat sujud sepanjang solat. Sekalipun di hadapan Kaabah, sekalipun solat di hadapan Nabi, sekalipun solat dalam keadaan gelap, usahakan juga tengok juga tempat sujud. Kecuali dia mata kita akan berubah bila mana kepada kalimah illallah. Kita akan angkat jari telunjuk, lalu kita tengok pada jari telunjuk tersebut. Kenapa nak kena ubah? Kerana di sana ada satu urat yang bersambung sampai ke hati. Maka apabila tengok, itu memantapkan tauhid kita, memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahsia.
rahsia kenapa dia angkat jari telunjuk ini. Kemudian membaca zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itu kalau yang belum kita amalkan, sunat juga kita tambah ketika mana dalam rukuk ataupun dalam sujud kita. Kemudian yang ketiga, kita dah sebutkan syarah sebelum ni, berwangi-wangian, mengenakan pakaian bersih, serta berhias setiap kali solat. Sama ada berhias ni kita pakai cincin, kita pakai serban. Hias yang juga yang terbaik ialah bawa sugi. Itu di antara perhiasan-perhiasan sebelum solat. Tengok pada malam ni sunat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi daraini amin rabbal alamin. Sunah yang keempat, di antara perkara sunat ialah berdiam sekejap antara perbuatan solat. Itu muka surat apa yang keempat tu kan, berdiam sekejap antara perbuatan solat. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kepada kita ni adab di dalam solat, supaya kita tidak gopoh. Kenapa? At-ta'anni minallah wal ajlatu minasyaitan. Ketenangan itu datang daripada Allah dan gopoh-gapoh itu datang daripada syaitan. Maka disebutkan ada beberapa tempat yang disunatkan kita berhenti seketika. Di antaranya selepas mana kita angkat takbir. Sebelum kita sebut, kita baca doa iftitah, sunat kita berhenti seketika. Lepas mana kita baca doa iftitah, habis doa iftitah kita berhenti seketika sebelum kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat. Habis a'udzubillah, sunat kita berhenti sekejap sebelum kita sebut bismillah. Setelah mana kita sebut bismillah, sunat berhenti lagi sebelum kita sebut alhamdulillah. Lepas habis alhamdulillah sampai waladdallin, sunat juga kita berhenti seketika untuk kita berdoa. Apa doanya? Waladdallin rabbighfirli. Itu dalam hadis. Maka para ulama tambah rabbighfirli wali walidiyah. Tambah lagi. Bahkan kata para ulama, kalau kita tambah rabbighfirli wali walidiyah wa li jami'il muslimin pun boleh. Maka tidak ada masalah dalam pertambahan sedemikian. Habis amin saja berhenti lagi sebelum kita mula membaca surah. Habis baca surah pula berhenti sekadar subhanallah sebelum kita nak rukuk. Jadi Allah ajar apa ni? Ajar adab di dalam solat supaya kita tidak gopoh-gapoh. Seperti mana para ulama sebut, saya nakalkan daripada Syekh Taha Hamadi, beliau mengatakan bahawasanya islahul insan fi solah. Manusia ini dibaiki keadaannya di dalam solat. Bagaimana? Iaitu dalam solat kita ada perbuatan, kita ada percakapan, benda yang perlu kita bercakap, benda yang perlu kita sebut. Kalau dalam solat perbuatan kita ini ada rukuknya, ada sujud, kita buat dengan penuh tertib, maka kesannya juga akan terbawa-bawa di luar solat. Iaitu perbuatan kita ni akan nampak cantik di luar solat. Dalam sembahyang juga Allah ajar kita ni baca bacaan-bacaan, tasbihnya, bacaan-bacaannya. Maka kalau yang baca laju sangat, subhanallah, apa dia pun tak dapat, kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, kan dulu kan dekat Indonesia kan, sembahyang tarawih 20 rakaat 7 minit. Dapat apa? Dapat nama, dapat penat. Kamin musallin, berapa ramai orang yang solat tetapi dia tidak dapat apa melainkan hanya penat semata-mata. Kamin qaimin kan. Kita bukan nak solat macam tu. Kita nak solat yang ada kualiti. Maka bila mana Allah ajar bacaan pun supaya dengan pelan-pelan tertib. Apa kesannya? Kesannya juga akan kita terbawa-bawa di luar solat. Itu percakapan kita pun akan dilatih supaya tidak terburu-buru, tidak bercakap perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baik, seterusnya muka surat 16. Sunat yang kelima. Bagi lelaki hendaklah merenggangkan kedua tangan dari badan ketika rukuk dan sujud. Jadi lelaki ni kita kena buka sikit kepak dia ataupun sayap dia tu, masa rukuk, masa sujud. Dan bagi perempuan pula sebaliknya. Perempuan macam mana? Dirapatkan. Ketika sujud, dirapatkan kedua tangan ke lambungan badan. Ketika sujud, dirapatkan kedua tangan ke lambungan badan. Tapi masa sujud, janganlah kita sujud dalam keadaan kita letakkan kedua lengan di atas lantai. Kerana itu Nabi kata, yang Nabi larang menyerupai seperti mana anjing. Anjing yang sedang duduk, dia letakkan tangan di lantai. Tuan-tuan, ini juga Allah ajar adab. Kenapa ada beza solat lelaki direnggangkan sikit, dibukakan sikit masa sujud, masa rukuk. Perempuan pula dirapatkan.
Ini juga Allah Ta'ala ajar adab. Kenapa dirapatkan bagi perempuan? Kerana perempuan tu astur laha, lebih menutup dirinya. Dalam solat pun Allah pesan, Allah ajar supaya perempuan ini menutup maruahnya, menutup harga dirinya. Maka apatah lagi di luar solat. Sebab tu kata sebut tadi bila islahul insan fi salah, manusia itu dibaki di dalam solatnya. Maka kalau kita memahami, khususnya wanita memahami kenapa dalam solat dirapatkan, ini Allah nak ajar apa? Supaya kalau dalam solat pun kamu kena tutup diri kamu ni, jangan tunjuk-tunjuk. Maka apatah lagi di luar solat. Jangan dedahkan tubuh badan kamu, jangan tunjukkan benda badan kamu ni, melainkan hanya untuk suami. Kerana maruah perempuan terletak pada malunya. Maka apabila hilang sifat malunya, Nabi kata apa? Fasna' ma syi'ta. Maka dia boleh buat apa yang dia suka. Sebab dia hilang malu lah. Maka rugilah. Seterusnya lagi, juga sunat menyamakan tulang belakang dengan leher ketika rokok, sama ada lelaki ataupun wanita. Jadi masa rokok, jadi macam 90 darjah tu. Kenapa disebutkan begini? Kerana ada yang buat masa rokok, kepala dia tunduk rapat sangat. Macam orang tak ada kepala kan. Dia tunduk tu, pusing kepala ke bawah tu. Ataupun masa rokok, dia angkat kepala gitu. Sampai nampak halqum ni. Biji-biji halqum ni. Ada disebabkan ada yang buat macam tu, maka pengarang pesan siap-siap. Sunatnya macam mana? Rokok tu kepala dengan tulang belakang bagi sama. Kerana ada yang buat macam tu. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita dulu kan Nabi pesan, bukan dulu, Nabi pernah pesan, sebaik-baik saf bagi lelaki ialah depan, sebaik-baik saf bagi wanita ialah belakang. Itu pada zaman dulu sebab tidak ada sitar, tidak ada tirai. Kenapa? Ada sebahagian sahabat dulu, bila mana wanita-wanita Ansar ni semayang di belakang Nabi, ketika mana time rokok, mereka ni curi peluang. Tengok celah ketiak tu supaya nak tengok wanita Ansar yang cantik-cantik tu. Maka Nabi kata apa? Kalau begitu, saf yang terbaik bagi perempuan di belakang. Tapi kalaulah ada sekarang ni ada tirai, ada penutup ruang untuk solat pula, pergi depan. Saya nak ambil saf belakang. Tak payahlah sebab ada tirai kan, ada penutup, tetap macam biasa juga. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil ajar adab. Adab kita tengok tempat sujud saja, bukan tengok melalui celah-celah ketiak tersebut. Ini semua Allah ajar adab di dalam solat. Yang keenam, merenggangkan kaki ketika berdiri, rukuk dan sujud dengan renggangan yang sederhana. Maka renggangan sederhana ni ulama bincang banyak mana. Kita berdiri itu banyak mana. Laki dan juga perempuan sama juga. Perempuan pun janganlah terlalu rapat gitu macam kemuk gitu kan. Renggangkan sikit. Sekurangnya ni orang panggil apa ni? Sejengkal. Kan? Sejengkal lah. Orang panggil 5 jari ni lah. Sekurang-kurangnya. Ataupun ikut saiz badan orang. Saya di Mesir kan, tak tahulah di Yaman macam mana kan. Orang-orang Arab ni kan, mereka ni bagus dalam bab nak merapatkan saf. Cukup bagus ni. Cukup nak praktikkan sunnah Nabi SAW. Kalau tengok saf tu ada ruang sikit, mereka akan renjak sikit. Buka kaki mereka tu, bagi rapat ke kaki orang sebelah. Kadang-kadang ada niat pemain ni, orang sebelah tu bagi rapat, dia tengok ada ruang kosong, dia pun buka lagi kuat. Dia tengok ada lagi ruang, dia pun rapat lagi. Sedangkan yang merapatkan saf ni dia ialah bahu bertemu dengan bahu. Tapi mereka ni dia nak bagi kaki bertemu dengan kaki. Kalau jenis orang geli itu jenuh. Kaki bergeser dengan kaki itu jenis geli, kacau. Yang sebenarnya macam mana? Kaki bahu bertemu dengan bahu. Jadi saya nak cerita apa tadi tu? Renggangan itu sekadar sederhana. Kalau orang yang orang Arab ni dia ambil perhatian sungguh dalam bab merapatkan saf. Jadi kalau tengok saf tu ada renggang, mereka akan rapat kaki, buka kepok gitu. Sedangkan yang rapat tu mana tu? Yang rapatkan itu ialah bahu dengan bahu. Jadi kalau kita tengok ada orang berdiri, rokok, sujud, dia buka kaki antara dua kaki tersebut, renggangan yang luas sangat, kita pesan kat dia sederhana saja. Sekadar 5 jari ataupun sejengkal saja. Sikit je. Jangan luas sangat. Sunat yang ketujuh. Sunat bagi mereka yang terbatal ketika solat atau sebelumnya.
tengah-tengah solat bom keluar. Tebuf. Dalam bahasa Arab Nabi kata apa? Nabi kata pesan apabila kamu di dalam solat, jangan kamu keluar daripada solat. Kerana syaitan dia akan bagi kita ni rasa was-was. Sehingga kamu dengar bunyi dirat ataupun fustin. Tu minta maaf lah, jenis-jenis bom yang keluar daripada badan. Nak kena nak beza dah macam mana? Kalau dirat bunyi qol-qolah tu kan, do semua tu, tu bunyi bom kuat. Kalau fustin, tu cara tu macam mana? Ni fiqh jenis-jenis keluar angin daripada badan. Bahasa Arab ni cantik, kaya dengan bahasa. Tapi kalau bahasa kita ni satu je, keluar angin tu je istilah je, kan? Tu je. Jadi sama ada terbatal ketika solat atau sebelum nak solat, kan? Atau selepasnya, selepas solat terbatal, dia nak bangun cepat-cepat. Atau ketika mana iqamah dilaungkan, maka dia kena buat macam mana? Dia kena, sunatnya dia pegang hidungnya. Kenapa? Terutamanya kata para ulama, antaranya lagi dahsyat sebelum solat. Bila orang dah azan, tiba-tiba kita ni keluar daripada surau ataupun tempat solat, maka akan menimbulkan keraguan. Dia ni munafik ke apa ni? Tak suka sembahyang jemaah ke apa ni? Nampak tak? Tu terutamanya lebih lagi kalau sebelum solat. Dia nak macam, orang ni bersiapa ni? Tak mau sembahyang jemaah ke? Tak suka jemaah ke? Tapi bila mana kita pegang hidung, kan? Seolah-olah bagi kita isyarat kepada mereka, hidung aku ni sedang berdarah. Kan? Ni panggil apa? Allah juga ajar adab. Supaya apa? Ni fiqh dan tasawuf gabung sekali, ajar adab. Supaya orang yang tengok dia tak buruk sangka, oh hidung berdarah. Walaupun dia tahu, kawan tu tahu, kawan ni baru melepaskan bom tadi tu. Kawan ni tahu, walaupun tutup hidung kan. Tapi apa? Kita yang tengok orang yang tutup hidung tu, kita balik sangka, oh orang ni ada masalah pada hidung dia, hidung berdarah. Tu ajar baik sangka, walaupun kita tahu dah orang tu batal sebab apa. Maka spare jangan kata kepada orang, maka ikut hukum fiqh. Kemudian kita beredar. Itu cara dia tu. Jadi kalau kita lihat hari ni, kalau contoh sebelum ni kan, kita pergi masjid ke surau ke, orang kalau dia terbatal semayang tu, dia buat macam mana? Dia tak pegang hidung lah. Orang tengah semayang, nak suruh orang bagi laluan pula kat dia. Sepatutnya sunnah macam mana pegang hidung. Kita duduk tengok macam mana? Macam dia pula bos, kan? Tu menyalahi daripada sunnah. Sekalipun hidung kita tidak berdarah, tetapi sunat juga kita pegang hidung. Sunat yang ke-8. Saya ni syarah macam tu lah. Tak boleh nak serius sangat lah. Jadi santai-santai lah kita ni. Ke-8, meringankan solat ketika melihat api terbakar. Jadi macam mana kalau lah nampak api yang terbakar, jangan pula kita tarik panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sudah. Makmum di belakang rasa tak senang hati lah. Meringankan di sini kata para ulama, bukan maksudnya tinggal terus sunat-sunat tu. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Amin. Rukuk. Kemudian rukuk tak baca apa? Sujud tak baca apa? Bukan yang dimaksudkan meringankan, tinggal semua sunat hayah, sunat ab'ad. Tapi maksudnya dia, kalau sunat ketika mana rukuk bertasbih tersebut, kita hanya baca yang ringkas sahaja. Jangan baca 3 kali. Dalam sujud, dalam tasbih, dalam bacaan tasbih ketika rukuk dan sujud, kita boleh baca 5, 3, 5, 7, 9, 10 ataupun 11 kali. Mengikut pandangan jumhur ulama mazhab Syafi'iyah, itu paling banyak. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, sampai paling banyak 11 kali. Kecuali imam. Imam ni kalau nak baca panjang, dia kena minta izin makmum. Kalau makmum reda, okey. Contoh imam tanya, saya ni nak mengaji daurah ni, kata sunat baca sampai 11 kali. Hari ni saya nak praktik, boleh ataupun tidak? Makmum semua diam. Maka ini diambil kira dalam pandangan Imam Ramli. Tapi bagi Imam Ibn Hajar, makmum tu dia kena bercakap. Boleh. Jadi tengok pada keadaan lah, boleh pilih. Ataupun makmum tak bercakap tapi dia buat reda, silakan. Ataupun dia buat 2 like, sila. Panjang tak apa. Maka imam tu reda.
Tapi kalau buat isyarat tak mau, jangan panjang-panjang. Sakit perut sakit ni. Contoh. Maka tak boleh panjang-panjang. Jadi di sini bila mana tengok dalam keadaan yang darurat pula ni, mudarat macam ni, terbakar, maka jangan kita panjang-panjang. Dan jangan panjang di sini pula, jangan tinggal terus sunat hai'ah ataupun sunat ab'ad. Buat 3 tu dia biasa buat 3, tapi buat 1 sahaja. Kan? Qunut. Jangan baca panjang-panjang tu. Baca qunut Jibril pula. Baca qunut Sayyidina Umar pula. Kan? Sedangkan ada mudarat di hadapan tu, baca qunut yang pendek. Kan? Qunut apa maksud qunut? Qunut ini maksud doa. Hatta kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar pun memadai dikira sebagai qunut. Kan? Tu ataupun apa saja yang berbentuk doa. Tu pun dikira. Jadi masa ni jangan baca qunut yang pendek, qunut. Ataupun yang panjang qunut, tu dia salah faham. Itu maksudnya meringkaskan, jangan ambil yang panjang-panjang. Bukan macam tu. Seterusnya 9. Sunat kita memberhentikan solat untuk menyelamatkan kanak-kanak atau harta dan sebagainya. Kadang-kadang benda boleh jadi wajib. Contoh macam Syekh Toha Hamadi cerita di Yaman, Syekh, ada ibu ni tengah sembahyang. Bila ibu ni tengah sembahyang, tengok anak dia yang kecil tu keluar, berjalan sampai dekat koridor, dan koridor tu pula tidak ada penghadang pula. Maksudnya dekat macam atas bumbung ke atas koridor tu tidak ada penghadang waktu tu rumah tu. Maka ibu ni tengah sembahyang, ibu ni buat macam mana? Batu ni ibu ayah ni dia kena seredik juga. Jadi ibu ni tengok anak dekat sangat nak jatuh, ibu dia menyukit, maka ini menyebabkan dia, kalau anak tu terkejut, jatuh terjun terus. Maka ini kena faqih. Walaupun tengah sembahyang, berhenti sembahyang. Wajib untuk nak selamatkan kanak-kanak tersebut. Ataupun benda nak jatuh, kalau kita tak berhenti sembahyang, menyebabkan pecah, terkena oleh orang. Maka dalam sembahyang ni pun kena tengok juga. Tak perlu sangat kita nak tumpu sampai habis tergadai nyawa dan sebagainya. Ada keadaan sunat, ada keadaan wajib kita berhenti solat. Hukum berhenti solat ni tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok keadaan. Kalau sembahyang wajib, kita dah angkat takbir dah, Allahu akbar. Maka kalau hukumnya haram kalau kita berhenti tanpa ada uzur ataupun sebab. Saja-saja nak berhenti. Tapi kalau sembahyang sunat, boleh kita berhenti walaupun tidak ada uzur. Dan cara berhenti tu para ulama sebagainya mengatakan kita kena bagi salam dulu. Kenapa masuk solat dengan takbir, akhir keluar solat dengan taslim bagi salam. Berhenti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagainya kita tak perlu berhenti terus. Sebab salam tu bukan tempat dia. Kebanyakan ulama kata berhenti terus. Kalau sembahyang fardu, haram berhenti tanpa ada sebab. Tanpa sebab yang dibolehkan oleh syarak. Kita perhabis muka surat ni 16 ni. Ke-10, sunat yang ke-10, mengembalikan serban jika terjatuh ketika solat. Itu dia. Serban ini mungkin 3-4 kilo sujud jatuh. Berat sangat serban dia. Maka kalau jatuh, sunat kita ambil jika mampu. Ini siapa ni? Ini kenapa kata para ulama sunat kita ambil serban yang terjatuh? Mungkin anggap supaya nak bagi dapat pahala. Salah satulah jawapannya. Salah satu yang lain ialah seperti mana yang Nabi SAW pernah buat kepada cucunya namanya Umamah. Umamah ni tengah Nabi SAW solat, dia ni duduk di atas belakang. Tengah Nabi sujud, Umamah ni naik atas belakang Nabi SAW. Maka Nabi pun tahan. Sebab akan lama kan, Nabi pun angkat dia. Betul, angkat balik. Itu apa rahmat Nabi SAW kepada kanak-kanak. Maka para ulama bincanglah, kalau kanak-kanak duduk atas badan kita, sekiranya kanak-kanak tersebut pakai pampers yang dalam tu ada najis, maka kalau dia duduk di atas paha kita, atas badan kita, tengah kita solat, dalam keadaan pampersnya ada najis, air kencing ataupun yang besar, lalu kita dikira sebagai menanggung najis, maka itu membatalkan sembahyang. Kecuali kalau sekejap, cepat-cepat kita ubah, maka tidak ada masalah. Maka ini ambil dalil mana ni? Cepat-cepat ubah ni. Ambil dalil kata para ulama fuqaha, kalaulah najis jatuh di atas badan, atas baju, maka jangan pula gatai-gatai nak pegang.
Macam tu je. Pegang tepi baju tu, kahiyah. Sekalipun najis tu, tak cerita jatuh, najis tu fresh lagi. Nampak hitam, nampak putih, fresh, masih lagi basah. Selagi mana tempoh tersebut tidak lama, jatuh, kita pun cepat-cepat. Jangan pegang pula. Maka tidak ada masalah, sah solat kita. Ha? Jadi kenapa? Jangan tidak melakukan 3 pergerakan secara berturut-turut. 3 pergerakan ni dia 3 pergerakan yang anggota sendi yang besar. Ni sendi besar. Kaki. Dikira macam mana tu? Dalam kitab Munyatul Musalli, Syekh Daud Fatani menyebutkan kira macam mana ni? Pergerakan depan belakang. Ini dikira sekali. Jadi kalau dua-dua belah baru 2 kali. Ini kadang kita nak sebut ni bagi orang yang masa dia lepas daripada rukuk dia nak iktidalkan. Oh, dia ada hayun tangan tu. Maka tak boleh macam tu, makruh hukumnya. Menggerak-gerakkan hukumnya makruh. Jadi macam mana nak kira 3 kali sebut? Itu 3 kali pergerakan yang sendi besar. Macam ni, kecil. Garu tengah solat garu. Kan? Ataupun lidah. Ni kecil ya. Mata. Kalau pergerakan ini lebih daripada banyak kali pun, 1000 kali pun, sekalipun berturut-turut, tidak membatalkan sembahyang kecuali dengan niat main-main. Oh, ustaz kata tak batal no, dia pun tengah sembahyang. Tarik lidah baru tahu. Ni macam mana? Tak boleh main dengan niat main-main, batal sembahyang. Tapi gerak kerana sebab tangan dia tu jenis gatai, gerak. Sikit-sikit kena garu. Memang orang kata dia pun jenis gatai. Garu. Maka garu banyak mana pun disebabkan ini kecil, tidak membatalkan sembahyang. Sekalipun lebih daripada 3 kali. Yang ke-11, sekelas tidak menyapu debu-debu di dahinya sehingga selesai solat. Debu ke, batu-batu kecil ke, habuk ke sebagainya. Kenapa? Makruh hukumnya. Dalam solat, lepas sujud, sapu. Ataupun orang yang rambut panjang, setiap kali nak solat, rambut dia jatuh, dia pun angkat. Ataupun lagi, tengok dia tak sapu di dahi, tapi dia sapu di tempat sujud. Jangan sapu, hukumnya makruh. Dan kenapa nak kena sapu lepas mana solat? Kenapa tak boleh tengah-tengah solat? Kerana debu-debu ataupun habuk, batu-batu kecil sebut dikira sebagai apa? Atharul ibadah. Maka kesan ibadah ni jangan cepat-cepat kita nak hilangkan. Seperti orang syahid yang berperang kerana melawan orang kafir di medan perang, dipanggil apa? Syahid dunia. Dan juga syahid akhirat. Syahid dunia akhirat kita panggil tu. Dia ada 3 lah, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Sebab tu orang-orang syahid ni mereka tidak dimandikan. Kenapa? Bukti darah itu sebagai kesan ibadahnya berperang. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau kita puasa. Kalau kita puasa, mulut kita ni berbau, maka jangan gosok gigi. Kerana menggosok gigi tersebut menghilangkan kesan-kesan ibadah. Cuma nak gosok gigi ni para ulama bincang. Kalau sekiranya seseorang itu berpuasa, lalu dia lepas subuh sampailah ke zuhur, dia tak tidur siang, tak tidur antara waktu tersebut, maka baginya kalau dia bersugi, beruh gigi, hukumnya makruh. Tapi kalaulah semalaman berjaga, lepas subuh dia tidur sekejap, sebelum zuhur tu tidur sekejap, maka dia boleh bersugi sebelum masuk waktu zuhur. Lepas zuhur tak boleh. Tapi bagi Imam Nawawi rahimahullahu taala, pandangan ikhtiarat Imam Nawawi mengatakan boleh, sekalipun lepas zuhur, lepas zawal, untuk kita nak bersugi. Kerana pandangan beliau, sugi ni macam biasa kayu ni, dia tak masuk dalam perut. Berbeza dengan menggunakan ubat gigi. Ini pandangan Imam Nawawi mengatakan tidak makruh sekalipun bagi orang yang berpuasa bersugi selepas mana zawal. Ini bagi apa tu? Bagi sugilah, bukan menggunakan ubat gigi. Seterusnya, orang yang ke-12, yang terakhir, orang yang solat berada sedikit ke kanan dari arah penghadang. Jadi kita panggil apa? Sutrah. Sutrah ni dia ada ranking dia. Ranking yang paling terbaik sutrah ialah cari dinding. Kalau tidak ada dinding, kita ambil lah apa-apa, pacak ke tiang ke, kerusi ke sebagainya. Dulu masa di Matin, guru saya ni Habib Hussein Al-Haddar, habis bagi kuliah nak jadi imam.
Dia pun duk tengok kiri kanan, tengok apa. Kita pun saya pun habis duk tengok apa. Habis duk tengok. Mihrab depan tu. Duk tengok kiri kanan, rupanya ambil kursi pula, tarik depan. Macam tu juga tu kan, kita tengok Syekh Abu Zaki kan datang ke sini. Dia ambil apa? Stand tu kan, letak dekat depan. Itu sunnahnya begitu. Cari penghadang. Kalau tidak ada dinding, tak jumpa dinding, tak jumpa penghadang, tak boleh pacak kayu, letaklah apa-apa yang boleh menghadang. Pen, sekalipun sebatang pen letak depan. Itu sunnah dia. Bila letak depan ni, kata Habib Sa'ad, orang yang solat itu berada sedikit ke kanan. Jadi macam mana tu? Sutrah kita ni sikit je ke kanan sikit. Itu maksud dia. Kita hamparkan sutrah ke, letakkan pen ke sebagainya ke kanan sikit je. Bukan maksudnya ni sutrah saya ni, saya letak ke kanan tepi ni. Tidak. Maksudnya tak letak direct depan. Sikit je. Jadi nampak macam mana? Sutrah ni dia akan lebih ke arah belah kanan saya. Itu sunat dia macam tu. Iaitu penghadang berada di kiri orang yang solat. Macam mana? Penghadang, silap. Orang yang solat berada sedikit ke kanan, silap. Saya tunjuk balik. Sutrah kita letak depan kita tapi arah sikit ke kiri. Kenapa kiri? Berbetulan dengan hati. Seolah-olah niat juga nak jaga hati kita. Dalam masa yang sama, sutrah ini jadi penghadang. Maka menyebabkan macam mana? Sutrah ni berada tengah-tengah dan ke kiri sikit. Kita ni ke kanan sedikit. Itu sunnahnya. Jadi sunnah ni, sunnah bawa sutrah ni sama ada kita solat sendirian ataupun sama ada kita solat berjemaah. Dan lebih-lebih lagi kita solat berjemaah, hamparkan sutrah ataupun letakkan penghadang. Nabi kata apa? Kalaulah kita dah hamparkan sutrah, tiba-tiba ada orang yang lalu, halang dia. Kalaulah kita halang, dia lalu lagi. Halang lagi. Kalau kita halang kali kedua, dia lalu lagi. Faqtulhu, tu dia. Bunuh terus. Tapi di sini Nabi SAW tidak pernah bagi arahan untuk bunuh. Tapi faqtulhu maksudnya bunuh, ancaman yang sangat keras bagi orang yang lalu ketika mana lalu di hadapan orang sembahyang. Nabi kata apa? Faqtulhu fa innahu fi'l syaitan. Fa innahu syaitan. Kata para ulama, Nabi kata sesungguhnya itu syaitan, bukan dia tu syaitan. Perbuatan dia tu degil nak lintas orang depan solat tu macam syaitan, degil sangat. Pasal Kedah kata ketegak. Tak dengar cakap. Jadi macam tu, dalam satu hadis, sesiapa yang lalu di hadapan orang yang sembahyang adalah lebih baik baginya berdiri selama 40. Maka perawi ni syak. Sama ada Nabi sebut 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun. Dan siapa yang sanggup kalau berdiri selama 40 hari? Berdiri je, tak boleh duduk. Tu kalau di Madura tu kan ada Syekh Khalil Bengkalan. Ni hebat ni. Last cerita penutup. Dia ni masya-Allah alim nahu, kan? Alim nahu. Tengah-tengah mengajar ni orang mengadu, Syekh, tolong kami ni. Kebun kami, timun-timun kami telah dicuri oleh pencuri. Tengah mengajar nahu ni, Syekh Khalil Bengkalan kata apa? Tulis Zaidun qaimun. Syekh, barang saya ni, timun saya ni, kebun saya ni kena curi. Kenapa? Tulis, aku kata. Dia pun tulis Zaidun qaimun. Bila pergi dekat kebun-kebun sebut, tengok pencuri sedang berdiri, tak boleh duduk pula. Tu kalau kena dengan wali-wali Allah Ta'ala macam tu, Allah tak boleh duduk. Sampai pula kena tulis Zaidun jalisun. Zaid duduk, baru boleh duduk. Tu nak berita kata apa? Tu kena doa dengan wali-wali tu. Kalau kena doa dengan doa Nabi ni, Nabi kata lebih baik dia berdiri selama 40 hari ataupun 40 bulan atau 40 tahun. Maka ancaman itu sangat berat bagi orang yang lalu di hadapan orang yang solat dalam keadaan sudah diletakkan penghadang di hadapannya, menunjukkan orang ni sangat-sangat degil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Sekadar itu dapat saya sampaikan. Moga-moga kita dapat praktikkan sebahagian sunnah-sunnah di dalam solat. Dan kita lihat para fuqaha ini, masya-Allah, hebatnya mereka berinteraksi dengan nas. Moga-moga ada di kalangan ahli keluarga kita, keturunan kita, bahkan umat ini akan lahir para fuqaha untuk mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada baginda Nabi SAW, dan juga untuk membetulkan segala kesilapan-kesilapan yang ada. Wallahu subhanahu wa taala alam. Kita minta Syekh untuk bacakan doa, insya-Allah.